Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Abang Jo? Baik-baik, sihat aja. Berat pun dah Ah, bertambah sekarang ni. berat bertambah-tambah Berat dah bertambah. lain, lain macam tu, berat bertambah-tambah asyik makan ni kan. Abang Jo tahu tak masa dulu yang kita buat the first collaboration yang kita buat. And video tu adalah antara orang kata the most popular video dekat dalam the segment punya channel tau. Oh, And kalau abang oh. perasan, Aha, aha. dekat setiap komen yang diberikan oleh penonton, diorang kata, "Oh, kami nak lagi, kami nak lagi, kami nak part 2." Ada yang minta part 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun ada. Abang bayangkan. Ya Allah. Abang pula yang berdebar dengar. Sebab Kan? Jangan berdebar bang, relax ah. bukan sebab bagi abang setiap komen tu harapan. Setiap komen tu harapan Yes. orang kan. Jadi kita abang cuma nak kongsikan je lah apa yang abang alami selepas itu pun selepas the segment Apis bagi tahu boleh tak abang nak ceritakan. Jadi bila abang dengar tu abang rasa macam abang nak meluahkan sesuatu. Ni macam sesi meluahkan Ah, perasaan ni. ini kira yang kata dah terbuku lama lah ni lebih kurang. Dah terbuku lama. Dah lama terbuku ni. Ini cerita kita nak cerita sedih-sedih nangis-nangis ke ataupun ini cerita seram sebenarnya ni? Dah ini rasanya lagi seram daripada hari tu. Sebab Oh, alamak, lagi seram daripada hari tu eh. sebabnya yang hari tu disebabkan rumah. Jadi selepas abang Hmm. pagar, bukanlah pagar tapi lebih kepada mengamalkan baca Quran, apa benda mengaji, berzikir. Jadi benda tu dah hilang, dah boleh kata sebati dengan abang. Tapi kali ni Hmm. disebabkan puncanya adalah disebabkan abang terlibat dengan kisah-kisah seram yang abang ceritakan daripada pengalaman-pengalaman orang dekat YouTube. Itulah puncanya. Allahu Akbar. Abang ni macam-macam ni bang, sebab saya pun lebih kurang juga kita menceritakan kisah-kisah orang ni. Itu Abang belum cerita lagi, bulu roma dah tegak ni, macam mana ni bang? itu abang pun rasa abang kena ada kekuatan untuk cerita. Okey. Sebabnya kalau kita tak cerita orang tak tahu dan orang akan anggap pencerita YouTube seram ni tak pernah alami apa-apa, tapi sebenarnya sebaliknya memang banyak pengalaman yang kena. Okey, jom. Tanpa buang masa bang, jom kita dengarkan cerita abang. Let's go. Okey, mula-mula abang dapat cerita, abang dapat email daripada seorang lelaki dan dia hantar email lebih kurang 2 minggu berturut-turut tentang jalan gerik, iaitu dia sendiri alami, lepas tu ada pakcik dia alami dan juga kalau tak silap kawan dia alami. Jadi kalau Apis nak tahu, sebelum ni abang punya channel bukanlah cerita seram tapi lebih kepada cerita Hmm. information. Sebabnya abang bukanlah orang yang berani sangat nak ceritakan kisah seram ni. Tengok cerita hantu Kak Lima pun abang rasa dah cukup seram dah tu. Tengok hantu Kak Lima tu kan, abang dah rasa boleh bawa mimpi. Ini kan pula tiba-tiba disuruh cerita seram. Jadi abang ambil pendekatan, tak apalah, ini dah hajat orang, abang ceritakanlah. Jadi pada hari pertama abang ceritakan tu, tak adalah apa-apa masalah, semuanya okey. Dan bila abang tengok feedback, oh rupanya orang lebih suka untuk kita bercerita pengalaman daripada kita bercerita tentang sesuatu yang ada di Google. Diorang lebih suka nak dengar apakah pengalaman-pengalaman orang yang abang sampaikan. Jadi disebabkan tu, video pertama bila dapat komen bagus-bagus, abang rasa seronok. Jadi abang buatlah offer dekat dalam YouTube, kalau ada siapa-siapa yang nak hantarkan cerita, bolehlah hantar kepada abang, abang bagi email. Jadi sejak daripada tu abang dapat banyak cerita dan setiap kali abang baca cerita, sebenarnya benda tu bagi kesan kepada kehidupan abang sendiri. Okey. Hmm. Kalau tak silap abang pun kena ingat balik, benda pertama yang abang kena adalah bunyi sesuatu daripada bilik air. Kalau orang yang pernah tengok YouTube abang memang tahu. Ada juga komen yang cakap abang berlakon dalam tu. Tapi sebenarnya itu bukan lakonan. Memang bukan lakonan. Waktu tu abang tengah rancak bercerita tau.
abang tak ingat cerita apa, sama ada arwah yang mati bunuh diri ataupun lagu Cindai. Antara itulah videonya. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tak? Ai. Dengar tadi tu, rasa macam dengar. Okey. Kalau Apis nak tahu sekarang ni, semua budak rumah abang tak ada dekat rumah. Jadi abang abang sorang-sorang je dekat rumah. Diorang keluar semua sebab diorang tahu abang ada buat rakaman kan. Jadi diorang tak nak kacau. Dan abang pun suruh diorang keluar semata-mata abang nak dapatkan feel tu. Tapi tak sangka pula feel tu datang awal pula benda lah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita teruskan Allahu Akbar. Okay. Dia datang awal pula Okey. Kita inilah niatnya baiklah untuk bagi pengajaran kan pada semua. Okey. Bila abang dengar dekat dalam bilik air tu, automatik tau, abang punya bulu roma meremang gila waktu tu, dan abang hampir-hampir nak berhentikan video tu. Abang rasa macam abang sebab sebelum ni abang pernah dengar orang yang buat YouTube seram ni, dia akan diganggu, didatangi, dan tak sangka malam tu adalah malam pertama. Dia bukan malam pertama, itu malam kedua atau malam ketiga yang abang kena mula kena. Sebelum tu pernah kena tapi dah lama. Kalau tak silap abang, ada satu video abang buat dan tiba-tiba ada benda melintas dekat langsir. Sejak daripada tu abang bersumpah abang tak nak cerita lagi kisah-kisah seram. Tapi bila dah orang bagi jalan gerik tu, lepas tu dapat pula komen yang bagus kan. Jadi semangat tu datang balik. Bila semangat tu datang balik, cerita yang abang ceritakan tiba-tiba bunyi sesuatu dekat bilik air. Abang dah rasa macam ini satu kesilapan ke ataupun takdir. Tapi abang teruskan juga cerita tu. Abang teruskan sampai abang kesudah. Tapi memang dalam video tu tengok, nampak muka abang macam kelakar. Tapi bukan kelakar waktu tu langsung, tak kelakar. Itu bunyi dekat bilik air tu. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Abang dah takut sangat waktu tu. Jadi abang teruskan sampai habis. Lepas tu abang tengok dekat bilik air. Abang dalam otak abang rasa ada benda yang jatuh. Contohnya macam shampoo ke ataupun sabun ke jatuh kan. Kurang-kurang ubat gigi lah jatuh. Tapi yang jadi teruk sebab tak ada satu pun benda yang jatuh. Abang berharap ada benda yang jatuh, tapi tak ada satu yang jatuh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Salam. Pening kepala. Aduh, abang dah macam pening dah masa tu. Ada benda jatuh. Tak apalah, abang tutup kamera, dah kemas-kemas. Kalau Apis nak tahu, green screen abang yang ada kat belakang tu, itu green screen yang bukan kekal, tapi abang letak tabir. Abang gantungkan tabir, sepitkan tabir di antara dua tiang. Jadi abang turunkan tabir tu. Tapi masa nak turunkan tabir tu, tergerak juga dekat hati, janganlah satu hari nanti ada benda yang dekat belakang tabir tu. Sebab belakang tabir tu walaupun dinding, tabir tu macam dilekatkan antara dua tiang kan, jadi belakang tu ada ruang. Abang takut juga, tapi bila dah kemas-kemas, abang buat bodoh je, buat tak tahu je. Masa tu belum terfikir lagi nak selawat-selawat. Kemas-kemas, lepas tu masuk tidur. Bila masuk tidur tu tak ada apa-apa berlaku lah. Malam tu okey je. Abang rasa macam mimpi pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi abang pernah kan abang teringat yang macam budak yang tak ada muka tu kan. Abang rasa dia ke? Abang macam dia ke yang apa benda tu. Tapi abang rasa macam tak apalah, abang diamkan macam tu je lah. Jadi malam seterusnya abang buat rakaman. Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang berlaku lah, semuanya dalam keadaan yang selamat aja. Tapi nak ada cerita, benda tu bukan kekal selamat. Ada gangguan seterusnya, iaitu gangguan sewaktu abang ceritakan kisah lagu Cindai. Abang sebelum ni tak percaya lagu Cindai itu sebenarnya ada yang menghuni. Orang pernah cakap, tapi kita anggap benda tu macam mungkin khayalan. Jadi abang ambil cabaran ceritakan tentang lagu Cindai itu. Tapi tak sangka, kalau tak silap abang lagu Cindai, tapi tak sangka waktu abang tengah ceritakan kisah tu, tiba-tiba kali ni dekat bilik air juga, tombol pintu bilik air abang dipulas. Memang nampak benda tu dipulas. Sebabnya abang bercerita, boleh kata berhadapan dengan bilik air. Bilik air tu ada di sisi abang.
Jadi bila nampak tombol tu bergerak berputar dengan keadaan bunyi yang kek macam tu, ya Allah, abang waktu tu abang terus tundukkan kepala, abang terus macam Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, tolonglah. Dalam hatilah rakaman ni terus tengah dibuat. Abang tak boleh nak berhenti sebabnya benda tu berada di tengah-tengah cerita. Takkan nak berhenti kan? Kalau berhenti kita kena rakam balik. Susah kan? Jadi waktu tu abang teruskan juga rakaman sampai habis. Lepas dah habis rakaman tu ada dua perasaan. Nak cek dalam bilik air ke tak? Nak cek dalam bilik air ke tak? Takkan abang nak masuk dalam bilik air, abang nak bagi salam ke baca ayat kursi ke dalam bilik air? Teruk sangat bunyinya kan? Betul tak? Abang pun tak pasti. Kita tak boleh kan baca ayat kursi dalam bilik air? Tak boleh kan? Macam itu rumah setan bang. Oh ya betul juga tu rumah setan. Oh betul juga kan. Jadi abang fikir rasa macam tak boleh. Jadi tak payahlah baca. Cuma abang kuatkan hati sebab nak sedapkan hati kan. Nak sedapkan hati, bukalah pintu bilik air tu. Bila buka pintu bilik air tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. Buka lampu. Tapi abang tengok yang abang jadi ngerinya sebabnya dekat bilik air tu ada tingkap. Dan tingkap tu sebenarnya abang dah tutup awal-awal sebelum cerita ni dibuat kan. Sebelum buat rakaman, abang tak nak ada benda jatuh untuk kali kedua ke apa benda gangguan, tak nak. Abang dah tutupkan tingkap tu. Tapi bila abang buka pintu, tingkap tu terbuka. Jadi abang senyum je lah. Abang senyum, abang cakap terbuka pula tingkap ni. Buat-buat macam konon-konon macam tak takut. Tapi sebenarnya ya Allah, Allah je yang tahu kenapalah diuji macam ni. Tak apalah, apa-apa terus kemas-kemas tidur. Malam tu abang kena dengki. Malam tu dia bukan dengki apa. Abang macam seolah-olah ada orang bercakap sebelah abang tu. Waktu abang tengah tidur malam tu, kalau tak silap malam tu dah start musim hujan lah. Bukanlah musim hujan, tapi hujan lah. Dengar macam ada orang bercakap dekat telinga dan abang bangun berdiri sebelah katil. Bangun dan berdiri. Abang perhatikan je dekat katil, tepi katil ada ke orang bercakap? Alhamdulillah tak ada. Tapi dengar benda tu buat kita terjaga daripada tidur. Jadi abang macam nak tak nak kenalah tidur, buka lampu jugalah. Tapi kan abang dah beli lampu tidur kan, abang buka. Dah lama abang sebenarnya tidur tak buka lampu. Abang tidur tutup lampu. Jadi ni antara dua cerita lah. Di awal-awal abang kena dengki sewaktu abang mulakan cerita seram ni.